Salam sejahtera, anda bersama saya Hafizi Rosli dan ini perkembangan yang baru kami terima di mana Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman mengaku tidak bersalah terhadap dua tuduhan melibatkan dalam aktiviti pengubahan wang haram 3 tahun lalu. Pengakuan itu dibuat selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dato' Ahmad Kamal Arifin Ismail. Mengikut kertas pertuduhan, bekas Menteri Belia dan Sukan didakwa telah melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram dengan memindahkan wang berjumlah RM100,000 dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke dalam akaun amanah saham Bumiputera miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Kedua kesalahan itu dilakukan di Maybank Islamic Berhad di Taman Perlin Johor Bahru pada 16 dan 19 Jun 2018. Beliau didakwa di bawah Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 Akta 614. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 15 tahun dan denda sehingga 5 kali ganda nilai hasil aktiviti haram atau RM5 juta atau mana yang lebih tinggi. Syed Saddiq diwakili Peguam Gobind Sindiau manakala pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pengarah Bahagian Perundangan dan Pendakwaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Wan Shaharuddin Wan Ladin dan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib dan Muhammad Afif Ali. Bagaimanapun pihak pendakwaan tidak menawarkan sebarang jaminan. Wan Shaharuddin memohon mahkamah membenarkan ikat jamin terhadap Syed Saddiq mengguna pakai jaminan yang sama dikenakan kepada beliau ketika menghadapi pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Pihak pendakwa memohon mahkamah memindahkan kes itu ke Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana semua saksi pendakwaan adalah individu yang sama bagi kes dihadapi di Kuala Lumpur. Mahkamah kemudian membenarkan semua permohonan pendakwaan dan menetapkan 10 September depan untuk sebutan semula kes di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Baik, ini juga satu perkembangan yang baru kami terima di mana kenyataan media daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan iaitu katanya setelah pimpinan Pakatan Harapan membuat perkiraan yang teliti bersama rakan-rakan dari parti-parti pembangkang dan semua yang tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin, ternyata Tan Sri Muhyiddin Yassin telah tidak bercakap benar dan telah mengelirukan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sewaktu sesi menghadap semalam. Ini adalah satu tindakan penghargaan tertinggi terhadap Ketua Utama Negara dan tidak patut dimaafkan. Dan perkara ini boleh disahkan tanpa sebarang keraguan dengan mengadakan sidang khas Parlimen dengan satu urusan saja iaitu membentang, membahas dan memutuskan undi tidak percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin. Dan mereka berpandangan mesti ada tindakan tegas terhadap penipuan yang dilakukan di peringkat tertinggi sehingga sanggup tidak bercakap benar dan mengelirukan Seri Paduka Baginda. Tindakan menangguhkan undi tidak percaya sehingga bulan September adalah amat tidak wajar dan isu sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin dan kestabilan Kerajaan Perikatan Nasional mesti diputuskan sekarang. Di mana katanya selagi mana ia ditangguhkan, selagi itulah isu kestabilan dan keberkesanan kerajaan tidak dapat diselesaikan. Dan Raja-Raja Pemerintah telah bertitah pada 16 Jun yang lalu betapa pentingnya kerajaan itu stabil dan mendapat keyakinan serta mendapat sokongan majoriti rakyat. Rakyat yang terus tertekan akibat masalah ekonomi serta pandemik COVID-19 termasuk jumlah kes dan kematian yang begitu tinggi setiap hari mewajibkan kita menyelesaikan masalah ini sekarang. Dan Majlis Presiden Pakatan Harapan mengulangi pendirian serta semua parti dalam blok pembangkang termasuk ahli parlimen yang telah menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin iaitu mendesak diadakan sidang khas parlimen pada Isnin 9 Ogos untuk memutuskan isu ini. Dan mereka turut memohon agar semua penjawat awam terutamanya badan-badan penguat kuasa terus bertindak secara profesional, neutral dan tidak sesekali mengikut selera politik parti pemerintah sekarang untuk menekan atau mengugut ahli parlimen khususnya dalam hal sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin. Dan kenyataan bersama ini dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan Presiden Parti Keadilan Rakyat, YB Muhammad Samu merupakan Presiden Parti Amanah Negara dan YB Lim Gon En daripada Parti Tindakan Demokratik DAP.
Satu lagi perkembangan yang baru kami terima di mana Ratu Terjun Negara Pandalela Rinong memastikan slot ke peringkat akhir acara 10 meter platform wanita individu di Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang berlangsung pagi tadi, dan atlet kelahiran Sarawak itu cemerlang ketika mempamerkan aksi terjunan yang meyakinkan di peringkat separuh akhir di Tokyo Aquatics. Ia sekurang-kurangnya sedikit sebanyak mencerahkan peluang memburu pingat negara di lapangan akuatik selepas rakan senegara Cheong Jun Hong terkandas lebih awal semalam. Pandalela mengumpul jumlah mata 315.75 sekaligus menempatkan diri di kelompok 12 terbaik dengan menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Beliau akan menyertai jaguh dunia yang lain yang akan melakukan terjunan terakhir di final jam 2 petang nanti. Cukup baik permulaan daripada Pandalela Rinong. Itu dia. Permulaan sebagai satu statement. Sekian daripada saya, Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.